Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billah. Mana walid tak kena pak suruhan lagi. Aduh baik. Kita sambung perbincangan hadis 47 dulu dan 48. Manakala hadis kedua tu hadis 48 rasanya. Riwayat Abdullah ibnu Amr memperkuatkan hadis pertama bahawa kedua-dua pihak penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selagi mereka belum berpisah badan atau masih berada di tempat transaksi jual beli. Hadis yang kedua tu lagu mana nak? Cuba tengok semula hadis kedua, kita tengok terjemuh dia sajalah. Hadis 48, hadis 42. Hadis yang kedua tu makna hadis 48, hadis pertama hadis 47. Jadi maksud hadis yang kedua iaitu hadis yang 48 tu ialah penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi kerana takut jual beli dibatalkan. Jadi itu hadis tu. Yang kedua, yang ke-48 tu dia sebut sama ada orang jual ataupun orang beli, dia ada satu hak. Yang kita duk belajar, yang kita duk bincang ni, dia panggil dalam jual beli ni hak khiyar. Khiyar ni maknanya we pilihan. Nak teruskan jual beli ke, nak cuk klik. Dengan ada beberapa syarat. Dalam hadis ini dia sebut asalkan jangan keluar daripada majlis itu, ataupun walaupun tidak keluar kita mati ayat. Kita tidak tubik lagi nak buat benda lain. Dia kira berpisah jugalah. Okey, kita berhenti dah. Kecik bak jual beli berhenti, tutup cerita, kira jadi dah. Nak buat benda lain pula. Itu juga dipanggil putus dah khiyar kita di situ. Okay. Itu maksudnya ada benda yang ditetapkan khiyar. Gapo dia ni? Kita tidak nak berpisah badan, tidak nak tubik kedah sebab nak kecik menggolai dah. Cuma kita mati ayat. Jual beli kita hari ni kok mana jadi dah. Termatrai dah ikatannya. Okey. Kalau dalam cara moden ni dah tanda tangan dah. Sang siap dah. Huraian dah. Hadis ini juga menunjukkan bahawa jika penjual atau pembeli telah menetapkan khiyar untuk tempoh tertentu dalam transaksi, kemudian mereka berpisah secara fizikal, kelik ke rumah dah, tubik kedai, hak orang jual gilai, hak orang beli pun gilai. Tapi khiyar tu dia masuk dalam khiyar syarat. Ada dia tetapkan beberapa syarat. Misalnya dalam jual beli tu dia kata okey, dalam tempoh 3 hari dah, dia sama-sama setuju ambil barang dalam masa 3 hari ni, kalau berasa nak cuk klik boleh. Setuju? Setuju. Maka perpisahan tersebut tidak dianggap sebagai perpisahan secara fizikal. Walaupun klik ke rumah masih ada lagi khiyar. Dan mereka masih mempunyai hak khiyar untuk tempoh tertentu sebagaimana yang ditetapkan. Yang dia sebut kalau kita berpisah badan, maknanya orang jual duduk dalam kedai, orang beli klik ke rumah, putus dah, tak boleh dah nak khiyar, tak boleh dah nak pilih. Itu kalau sekiranya jual beli itu tidak diletakkan apa-apa syarat. Tapi kalaulah dia jual beli tu, dia kata okey sekat 3 hari, we tempoh sekat 3 hari. Mana khiyar tu masih ada lagi 3 hari.
Walaupun dia balik, esok dia boleh mari semula harta kelik. Tak jadi beli. Dengan syarat bagai tu jangan gunalah. Supaya cerita orang kampung latih, ambo cerita dulu dia pergi beli pisah. Kelik dua buat siang sayur 2-3 hari dah. Lagi atas kelik. Bapa pisah dia hak hilang tu jopo. Ada juga orang lagu tu. Dia nak kepitih tu. Jopo balik dah dia kata. Jadi dua perkara hak tu tak betul. Masa jual beli tu dia tidak letak syarat. Tuan kedai tidak buat persetujuan. Okey, dia mau ambil pisah ni boleh hantar dalam masa 3 hari. Betul tak? Tak ada. Jadi maknanya bila dia klik tu, habis dah kianya, tak boleh hantar klik dah. Tu nombor 1. Sebab dia tak syarat. Nombor 2, barang tu dia guna, tupu dah. Buat takai tulang pun kita tak tahu dah. Tak? Nak gitu kan. Dia pergi tu dia kata nak beli pisah, hilang budak buat emang hidup mana nak siang sayur, tak boleh nak siang ikan. Belilah pisah. 4-5 rial lah kita kata dah. Kelik di rumah tu 2-3-4 hari tu jumpa pisah anak buat emang. Oh, jumpa hantar kelik dah. Oh, tak jadi beli pisah ni. Bapa hok hilang jumpa dia kata. Ngiling tu orang kedah, nak tebang tak bui. Balah sama orang kampung dah. Takutnya kata payah basuh. Dengan rasa pahit kelak-kelak pun, orang tuan kedai pun ambil balik. Basuh-basuh semula, jual mula. Tapi barang tu guna dah. Mujur tak sumbil dah. Kalau sumbil tak boleh jual dah. Tu lagu tu, orang panggil tidak kira lagu tu. Waktu main lando bunuh. Waktu tu barang. Tak kena hukum. Sebab kita klik guna dah barang tu. Khiyar ini dinamakan khiyar syarat sebagaimana ia disepakati oleh ulama. Di samping itu, tadi dia panggil khiyar syarat tadi. Dalam masa 3 hari itu contohnya. Di samping itu, hadis ini juga menunjukkan kepada larangan daripada meninggalkan majlis transaksi jual beli semata-mata kerana dibimbangi berlakunya pembatalan transaksi. Ini dia nak cara ikhlas. Orang beli ni cepat-cepat. Dia tubik daripada kedai. Dia takut orang jual ni balik fikir. Betul tak? Jadi walaupun dia tergesa-gesa kerana nak ambil hukum, orang panggil, nak suruh bila berpisah badan tak boleh kira dah. Ini dia larang juga. Sebab nak beri peluang. Biar balik tu balik sungguh. Dia nak beli motor dah. Berapa motor tu? Ambil 3,500. Kita pasal murah teh. Jadi murah teh dia kita pun pitih lalu jual motor ni. Boleh hamba belilah. Start waktu lalu. Kawan ni pun mikir, berapa 3,500 jual tu. Salah kecek saat ni tu. Dia kata tak boleh dah pasal kita berpisah dah. Nabi larang juga lagu tu. Sebab kita sengaja ambil peluang. Tak siwidang kawan tu mikir. Start motor lari bangat-bangat. Hak lari bangat-bangat ni Nabi larang. Sebab tujuan kia ni nak suruh dia mikir secara halusi. Biar puas hati, jangan menyesal. Tengok Islam ni dia nak meraihkan, nak menjaga dua-dua belah pihak. Penjual jangan menyesal, pembeli jangan menyesal. Jadi balik kepada amalan kita harian ni. Kalau setakat salah kecek nak beli, tekan, paksa suruh beli, tak kena sakan lagi tu. Dia kata, misalnya dia clear tu, nak jual motor ni, berapa? 3,000. Oh, nak nanti nak mari bayar tu ni kata nak. Hak nak beli dia klik. Tu bukan jual beli lagi tu, tak holo pitih tak jual beli. Marah dah. Kata nak motor, tak jadi pula. Kecek gapo gamai. Marah dia kerana kau orang backing dia marah. Kawan tak boleh pasal kecek lagu ni kata, pasal kecek halih gini. Nak kalau tak si royak tak si dulu lagi dia kata awak agak kawan. Tak boleh lah lagu tu sebab peruntukan syarak dia beri peluang. Suruh kawan ni mikir. Dia salah mulut je kecek sanggup nak. Ke mana?
Kalau dalam amalan harian ni marah orang dah kita berasa bersalah kau mana gitu. Kita berasa bersalah pergi sanggup nak beli. Baru janji je baru hak bayar piti dah boleh cuk klik. Apa ya jadi gitu? Kita ngaji. Ilmu amalan kita harian ni kita warisi daripada orang dulu. Semua amalan kita duk warisi yang apa ni? Tengok orang buat lagu tu, kita buat lagu tu. Nah, betul ke duk dengan hukum? Tu kita jangan kita cek, jangan kita semak. Berlain sikit dengan hak kita duk buat, kita berasa pelik selalu. Kita berasa pelik. Padahal kawan tu hak mengaji dia pergi hukumnya. Kita kerak tu hak orang zaman dulu buat. Ni Islam dia tidak ajar lagu tu. Sebab tu dia suruh mengaji. Biar betul kita dalam semua amalan hak kita nak buat. Dah. Kewajipan ni fardu orang panggil fardu ain. Fardu ain untuk kita nak bawa diri kita dalam semua keadaan. Semaya puasa tu kita duk belajar sama dah. Tapi nak hidup sebagai manusia, duduk dalam masyarakat, berjiran dengan ibu bapa, dengan sahabat, dengan waris-waris, dengan rakan sepejabat, rakan kedai kopi. Semuanya ada benda yang diatur oleh syarak secara tertik-terni. Pas nak tahu lagi mana? Hak kena ngaji lah. Itulah kena ngaji. Okay. Hal demikian apabila melihat tanda-tanda salah satu pihak berhasrat membatalkan transaksi meskipun proses transaksi telah berlangsung. Lalu salah satu pihak bersegera meninggalkan majlis transaksi kerana dikhawatiri transaksi yang disepakati bersama dibatalkan. Meskipun diharuskan meninggalkan majlis transaksi sebaik saja selesai majlis tersebut. Belorak gaduh dia cepat-cepat lah. Dan dia bubuh fikiran tak jadi jual pula. Dah piti bayar dah cepat start motor cepat-cepat lah. Selalu. Tak boleh juga lagu tu. Okay? Jadi banyak kita duk kelih gini kan. Hak kita tidak ngaji tak. Nak tahu hukum hakam. Ni orang panggil bab muamalah. Kita duk tupu dalam bab ibadat. Bab akidah, bab ibadat. Ibadat tu bab semayang, ambil air semayang, puasa. Tapi bab muamalah ni kita jarang kutip cara. Ia sekaligus menunjukkan bahawa di samping amalan yang baik, niat juga berperanan menentukan baik buruknya sesuatu amalan. Dari segi pekoh nampak sah. Supaya orang Cina buta, sah ke tidak sah, sah dah moga dia akad nikah dah. Orang ni cerah talak 3. Lepas tu berasa menyesal nak klik baik, tak lihat, tak lihat dah. Hukum kata boleh nak klik baik dengan bini mu hak mu cerah talak 3 dengan syarat bini mu menikah lain. Dia pergi cari pakat UI 2000 kahwin nikah. Lepas tu mu cerah pula dah. Tak apa, beres. 2-3 hari dia cerah. Sah kalau dari segi hukum nampak sah. Tapi niat tu Tuhan tahu. Kan tak sah. Hakikat tidak sah. 50 lagu mana? Dia lagi ni dia pakak tu memang tak baik dah sebabnya merancang sesuatu benda. Tapi nak suruh jadi sah perkahwin ni tu sebab gini dia nikah Cina buta ni orang yang akad nikah ni kalau dia niat nak cerah kebanyakan ulama kata tidak sah. Setiap orang walaupun dia lapah nikah tapi masa dia nak akad nikah tu dia nak isteri dia tu untuk berkekal bukan sementara. Jadi kalau ada dalam niat dalam hati dia lagu tu tidak sah nikah. Lain pada dia kelong. Ni sah nikah ni. Dia tipu hak jantan. Kahwin nikah tapi masa dia akad nikah tu dia niat betul-betul dia nak buat bini dia. Sah lah nikah tu. Nanti balas dengan bekas tu lelaki lah kita ni.
Dami dulu demo tak cara kau ambil dia panggil istilah dami dulu ke tahun 90-an ke siapa dia ingat. Ambil upah buta aja dengar tak? Kau berbunuk nada berjumpa orang kata. Orang siapa terkenal nama dia ambil upah buta. Tak sah lah tu. Hak berlakunya keluarga ada adik keluarga getin lah. Hak lagu ni dia sah sebab hak tino rancang. Dia cerah taluk 3, dia nak klik baik. Hak tino ni bini dia tadi dia pergi ngorak dengan dia pisah, dia pergi ngorak dengan seorang orang. Dia niat Cina buta dah dia lah tak baik tu. Tapi ni kosong sebab hak jantan tak tahu. Hak jantan buat bini sungguh dia. Nikah hak jantan tu dia buat perangai berona. Lepas nikah dia buat berona, tak situ kecek kasar ke apa. Dengan sendirinya hak jantan untuk lelaki baru tu beci ke dia jadi cerah. Sokol dia boleh klik baik dengan untuk lelaki dia. Hak lagu ni dah. Sebab hak jantan tak tahu. Pandai juga apa dia pasalnya dia ngaji bagian ni. Dia rancang dengan lelaki dia. Kalau kita Cina buta tak sah. Han buat gua dia mungkin ngorak. Dia berapa bulan tak ada setahun. Dia bawa tok lelaki baru tu mari di rumah apa. Dia mari. Dia berapa kali dia mari minum air ke apa. Kita kenal tok lelaki baru. Kita ganang. Nyanyi kau kita pegawai bank. Nyepakat dengan tok lelaki dia. Dia cari orang dia cari jenis hak lembut-lembut, hak itu sikitlah, hak jenis tidak garai mana kan, hak jenis halus. Dia buat ni. Jatuh tu nak semua. Ni kau semua tadi buat perangai. Enggak orang jatuh hak jenis hak tak boleh duduk ni. Bila tina buat perangai, puai. So, dia pula ada anak jatuh. Tina pun ada anak. Dia buat uduh ke anak dia ke apa. Pandai lah orang tina dia buat suruh jatuh kecil. Dah. Dia jumpa dengan jatuh jenis tidak backing. Tak boleh duduk, tak boleh pergi dah kita demo. Padahal tok lelaki demo ceram. Ni baru buah tu. Padahal tok lelaki demo cerah, demo perangai lagu ni tak saya kok kawan pun cerah. Cerah tepuk tangan dia. Boleh klik baik kekal pahala ni. Dia tak cerah pula. Paklah ni dah demo ni puluh ledok dah dah. Itu nak ayat cerita. Jadi kesimpulannya dalam bab ni, walaupun kita nak luluh dari segi hukum, kita lari cepat-cepat, Tuhan tahu niat kita. Inilah yang Nabi lari. Dah, gapo dia balik ke cerita kita asal ni, nak lari daripada khiyar supaya tidak boleh berlakunya khiyar, hak khiyar tu hilang, dia keluar daripada majlis cepat-cepat. Supaya tidak ada khiyar majlis. Boleh faham tak? Inilah yang ditafsirkan oleh At-Tirmizi dan ulama lainnya dengan mengatakan tidak boleh meninggalkan majlis akad atau transaksi dengan tergesa-gesa setelah berlakunya jual beli kerana khawatir salah satu pihak memilih untuk membatalkan. Dia kena ingat semangat dan tujuan khiyar ni nak suruh puas hati. Tu cerita tadi, hoyak dah tadi. Biar puas hati sungguh. Tengok Islam jaganya. Hubungi di antara penjual dengan pembeli. Pembeli rasa puas hati dah aku pilih barang ni, tak berasa rugi dan tak berasa menyesal. Orang jual pun berasa sedang molek dah aku jual barang ni sebab itu benar pada patut dah. Jadi masing-masing tidur jera, masing-masing tak ada ngingut lepas pada tu. Hak ni Islam nak jaga. Dah. Sebab tu dia marah benar jenis hak nak manipulasi pasar, tipu menipu. Benda-benda dalam gharar dalam jual beli ni sangat dimarah oleh Islam. Adapun maksud istiqalah di sini berupa pembatalan jual beli orang yang menyesal. Perbuatan tersebut diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perbuatan yang tidak halal. Namun ia tidak bermakna haram, tetapi ia sekadar makruh kerana perbuatan tersebut termasuk perkara yang dibenci. Ini kerana ia tidak sesuai dengan akhlak yang terpuji dan perilaku seorang Muslim dalam bermuamalat. Dia dibenarkan. Tapi sebenarnya, bila kita ni mari menyesal gapo ni, sebab di situ Islam dia marah juga. Marahnya kerana kita tidak teliti tergopoh-gapoh
Al-ajlatu minasyaitan, kerjaan belorak gaduh ni ialah kerjaan syaitan. Baik. Hukum dia benar, kita duduk membeli satu barang lepas tu mari nyesal. Bila kita menyesal, hukum kata boleh. Tapi benda ni akhlak tak comel, Nabi kata. Faham tak? Hukum boleh tapi akhlak tak comel, makruh. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat satu benda tu kena teliti. Jangan kena saja motor orang gaduh nak beli. Cek molek dulu start. Tengok enjin, tengok lagu mana tak makan selendar. Kau lagu mana tak? Tidak tewing, tak gapo lah bahasa motor, pandai lah kelih dah. Kawan nak bayar pitis lalu. Nyesal pula dah. Di situ dia, di samping kita nak jaga hak tadi, tak siwi orang nyesal, kita punuh dah tu situ. Tapi dia kata hukum boleh. Tapi walau hukum boleh, dia kata benda ni dibenci dan makruh. Kerana tidak sesuai dengan akhlak. Akhlak orang ni, seorang Muslim bermuamalat ni, dia teliti, dia halusi, barulah dia buat satu keputusan. Habis itu dah. Ni hadis hakir sekali. Hadis 49. Hakir dalam bahagian khiyar. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala dzakara rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yukhda'u fil buyu' faqala idza bay'ata faqul la khalabah. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, Nabi bersabda, jika engkau berjual beli, katakanlah jangan melakukan tipu daya. Ini benda yang dipanggil khalabah ataupun gharar dalam jual beli ni. Satu benda yang dibenci oleh Islam. Penipuan merupakan perbuatan yang amat dilarang oleh Islam dalam semua urasan termasuk jual beli. Semua benda nipu ni dia tak boleh, termasuk jual beli. Saja boleh nipu. Enggak dia? Perang, tipu musuh, tu boleh. Al-harbu khid'ah, peperangan itu tipu daya. Buat lolok. Sehingga kan dibenarkan tentera Islam tu cuma ina dijangguk dia, tak nak suruh nampak ina hitam, tak siwi nampak tua. Dia orang perang jam itu, dia duduk dekat rapat gini, tidak ngebedi, tak nampak tengok dah. Jadi kalau dia tengok tentera Islam tu tua, berjanggut putih, rambut uban, dia pun semangat lah tu perang tu benih kita lah apa. Buat mari ayah tua dia kata dah. Jadi di situ sebagai bendanya diharuskan kita como ina, como gapo biar nampak hitam, biar nampak muda. Dan itu satu penipuan. Penipuan boleh. Sebab al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya, strategi orang panggil. Lain pada perang haram tipu daya, khususnya dalam bab jual beli. Jangan nipu. Kalau orang yang amanah sungguh, dia tak nipu, barulah tak timbul masalah dalam masyarakat. Hak tak nipu ni, dia panggil saduq, amin. Ya, Nabi sebut dalam hadis itu, at-tajirus saduqul amin. Orang yang benar, tidak nipu dan amanah dalam jual beli ni, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Dalam syurga dia boleh duduk sekali dengan nabi, orang siddiqin, orang syuhada, orang soleh. Tunggu poh ganjaran. Sebab nak cari orang yang amanah, orang yang benar, tak nipu dalam nego ni kan, jarang buti mata. Tidak banyak, sikit. Kecek tak betul. Barang comel, sekat duk sini orang menelpon talu-talu dah. Hak beli dah tu 2-3 kali pula duk ulang. Hak jual bagai-bagai produk dah. Dia tu tengok dalam YouTube tu kan.
obat ni maju ni berapa ni kata. Orang yang repeat order berkali-kali sudah banyak dia kata. Ya Allah suruh kodok. Dah. Kalau ya tak apalah. Takut kalah je banyak. Okey. Penipuan juga termasuk bahan-bahan dia guna. Ni royak berawasi lah. Orang retino ni apa dia? Benda ni orang panggil apa ni? Produk kecantikan. Banyak diguna mercury untuk memutihkan badan. Ada ke duk jual tu kaya-kaya budak sekolah Latin. Umur berapa baru ni? Sudah jadi jutawan. Laku barang kosmetik dia, pencerah kulit. Walik kalau cuma nak putih boleh ya? Pasal apa? Memang jadi sebab apa? Dia guna mercury. Benda tu bahaya jadi baruh kulit macam-macam. Dia tak kira dah kesan sampingnya kat orang tu. Sebab tu kita jangan berani nak selengih nak royak. Lebih-lebih lagi produk makan ni. Kopi ala kazin kan. Kalau sebut tu. Ustaz orang agamawan. Tak dapat kan. Ada orang kenal dah. Dia bubuh dengan dia ada peria katuk gapo lah bubuh go tu bubuh ni ramuan dia buat tu dia bukan masuk makmal supaya di farmasi kalau macam obat di farmasi tu tak apalah selamat kan sebab tu doktor guna ni buat produk kopi go tu kopi penumbuk kopi gapo kopi Jacoba Jatah macam-macam tak hamba tak gaji buh mulut tu go tu kita tak tahu gapo kandungan. Ini masuk benda penipuan. Nak suruh minum segar. Tapi segar jangka pendek. Kesan samping. Ini masuk dalam penipuan. Dia tidak kira dah. Benda tu bui kesan kat orang. Asalkan boleh pitih. Kaya lah pun dah. Dia pasal jenis manusia ni, dia suka tengok benda segera. Dia tak ada lah. Kalau ni pamoga ada tak boleh. Minum pamoga segar. Minum daun ketung pun segar dah. Golok tu duk jual main-main daun ketung. Orang air ketung. Duk jual tepi jalan. Segar minum air ketung dah. Tapi jangan terang lah. Dia ada kesan sampingnya. Jadi dalam jual beli ni kena ambil kira produk kita buat tu bukan mendatangkan mudarat kat orang. Jadi banyak aspek tu sebab itulah Nabi jamin kalau orang jauh dalam jual beli ni boleh duduk dengan dia dalam syurga. Bukan main-main tu dah. Ia dilakukan dengan pelbagai cara dan sudah tentu memberi kesan negatif kepada mangsa. Kesan negatif. Kadang-kadang penipuan tersebut melampau sehingga mangsa berasa tidak reda dengan apa yang berlaku. Hak ni menipu barang. Klik-klik dua muh jadi muka lain. Hak beli online ni bang. Oh kena semua. Order lain sampai barang lain. Betul tak? Tapi kalau Shopee tak apa dah. Dia boleh refund klik kalau kita tak puas hati. Banyak orang sebenarnya. Banyak orang yang buat dosa dalam dunia perniagaan. Banyak orang dosa dalam dunia perniagaan. Hadis ini menjelaskan tentang hukum melakukan penipuan dalam jual beli. Ia mengkisahkan tentang seorang sahabat dari kalangan Ansar yang lemah akalnya atau kurang cerdik yang melakukan urusan jual beli, kemudian dia rasa tertipu. Orang bodoh semua jadi makannya orang cerdiknya. Lalu beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melakukan transaksi jual beli, hendaklah kamu katakan kepada penjual, tiada penipuan. Ia bermaksud tidak boleh menipu dalam jual beli. Mana boleh kita kata begitu? Bila dia royak, setuju nak beli, tak ada tipu dah. Oh marah dia kata lagu tu dah. Menasabah demo kawan jat muluk. Jat apa ni tak pun hayat hidup dak menipu orang. Ai sedap kata kat orang dak. Tapi Nabi kata boleh royak begitu. Bila kita nak jual beli gapo-gapo ni, betul molek dah hak demo royak sani dah. Dia yang isi molek ni dah molek semua tak ada tipu dah. Dia suka kata lagu tu. Itu kamu kata lagu tu. Marah dah orang. Tu Nabi sebut lah. Hendaklah kamu katakan kepada penjual, tiada penipuan. Maknanya tak boleh tipu. Ia bertujuan memberi peringatan. Nak sudah peringat dia. Kita kata dia tak ada tipu ni tak? Dia pun marah kelik dia kata. Dia mau kenal kau kawan rajin kau tak nipu. Tidak, sunnah Nabi. Nabi suruh peringatan.
Kalau sebut tiada penipuan itu boleh pahala. Sebab mau'izah, memberi peringatan. Siapa dia suruh? Nabi suruh. Ni hadis riwayat Bukhari riwayat apa tadi? Riwayat ke apa hadis tadi? Hadis 49 Oh. Bukhari Muslim nak benar. Gagah sekali, hadis paling gagah. Cuma tak tergamuk dengan tak tergamuk tu terletak pada kita. Tak tergamuk nak sebut dah. Tapi itulah sebab kita beli barang jadi nyesal. Tidak nyesal. Kita tengok dari sejarah hidup kita. Tak sedar orang kita kata nyesal beli go tu, nyesal beli go. Kita duduk gamuk kau setahun tu benar, tapi tidak tak serupa. Beli kereta lah berat, kereta dengan motor tu. Dengan ketua yang royak tu ke Allah. Hadis ini secara zahir menunjukkan bahawa haram melakukan penipuan dalam jual beli sekaligus menunjukkan bahawa wujudnya khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban ialah hak khiyar yang diberi kepada pembeli yang tidak pandai menawar harga barangnya kerana menghadapi masalah akal yang lemah atau tidak mengetahui nilai barang sebenar. Boleh dia buat ni. Ada soal lagi. Tamu-tamu kalau lah anak kita tak berapa cerdik pergi beli ke dah. Tidak matang dia pergi beli barang bukan hak kata mumayyiz tak kita hak balidah dia kata dia pergi tak berapa itu tu dia ada kia juga dia mau kecek gua anak kahwin pergi beli barang ni tak boleh lagu tu dah. Dengan kata lain ia keliru ketika membuat pilihan dalam jual beli sama ada disebabkan kelemahan akalnya atau kekurangan pengetahuannya. Jadi boleh kalau kita hemeh daripada kenyataan ni. Anak kita hak tingkat telimo tu pergi beli barang dia buat klik tak berapa tak patut ni pergi jumpa semula buat apa dia mau kecek dia ni tak boleh barang ni buat entah dia nak qiyam majlis lepas dah dia terbit dah qiyam al-ghaban sekali lagi dia kelakuan sebab pembeli ni lemah akal budak tak cerdik lagi tingkat 3 baru ni walaupun balik gimana ni banyak pertukaran yang kita tak tahu dah dari Islam kita dalam jual beli. Ia bermaksud barang siapa yang merasa tertipu. Tertipulah. Budak tingkat 3 gembel. Dalam jual beli disebabkan kekeliruan yang berlaku pada yang menyebabkan ia merasa tidak reda dengan apa yang berlaku. Maka ia mempunyai hak khiyar sama ada untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Seperti itu juga. Kita boleh buat pilihan. Ia merupakan pendapat Imam Malik dan Ahmad yang meletakkan syarat kekeliruan yang dihadapi adalah kekeliruan yang luar biasa yang menyebabkan kerugian besar. Barang-barang besar lah kalau buka beli kicap sebotol tak padan lah. Orang panggil tak tertipu begitu. Adapun kekeliruan yang kecil dan menyebabkan kerugian yang sedikit maka ia tiada hak khiyar al-ghaban. Maknanya kita letaklah buka 10 riyal ke bawah ni. Tak payah khiyar lah benda tu. Kalau benda besar, beli motor, beli benda-benda yang mahal. Manakala jumhur ulama yang terdiri daripada Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan lain-lain berpendapat tidak ada apa yang dinamakan khiyar al-ghaban. Ia berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan transaksi atau akad dikira berlaku tanpa membezakan antara wujud kekeliruan atau tidak. Ni pula. Nabi pendapat ada kata. Imam Syafi'i kita tak terima khiyar al-ghaban ni. Mereka juga menolak wujudnya khiyar al-ghaban dengan berdalilkan hadis ini. Kerana kisah ini melibatkan orang yang lemah akalnya yang boleh dikategorikan jual beli yang dilakukan oleh kanak-kanak yang mempunyai hukum khusus. Dia kata walaupun dia tidak khiyar al-ghaban dia kira dia masuk dalam kategori lain. Dia tak beri nama situ lah. Tapi kalau penipuan itu tetap dia terima lah benda tu tak boleh kan. Hadis ini juga menunjukkan bahawa setiap permasalahan yang melibatkan kepentingan awam hendaklah diadukan kepada pihak berkuasa atau wakilnya agar ia dapat ditangani dengan sebaiknya. Lalu ni kita ada apa dah ni? Kita ada apa dah had ewa pengguna dah. Ewa pengguna. Tu boleh. Kita tak guna barang tu. Hak ewa pengguna ni kita boleh mengadu apabila peniaga ni buat satu benda di luar batas lah. Sekaligus menunjukkan bahawa menjadi kewajipan kepada pihak berkuasa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh rakyat sama ada dengan memberi nasihat atau dengan menguatkuasakan undang-undang agar tiada pihak yang tak nyaya dan tidak. Inilah
kita jangan guna nak sebut tadi. Aduan pengguna ni, hal ehwal pengguna ni. Dia kena benda tu, dia kena ada undang-undang yang lengkap. Memang rasa ada undang-undang, kita tak guna. Tak. Kita boleh mengadu sebenarnya. Kita boleh mengadu kalau ada pihak kedai buat satu benda yang menindah pembeli. Buku apa Mi Isa? Lelangnya 25. Bab riba. Kita tengok muka dim. Habis dah bab qiyah, kita nak masuk soal lagi. Sementara tunggu Isa je ni. Tak baca hadis ni, bab riba. Satu daripada istilah ni orang panggil riba. Riba ni masuk dalam dosa besar. Dosa besar ni riba. Baik. Tadi kita dengar hadis Nabi. Kalau orang tu nego molek, amanah molek, boleh duduk dengan dia dalam syurga. Gitu kan? Tu kalau kena gaya. Dalam jual beli juga, kalau tak kena gaya, jadi riba masuk neraka. Benda tu lah. Sama-sama duduk kedai, sama-sama jadi orang koprak, sama-sama orang nego. Nego koprak dia tu, tunggu kedai dia tu, perdagangan dia tu, kalau dia kena buat, dia boleh jadi tangga ataupun alat kenderaan untuk dia masuk syurga kelas 1. Sebab tu kita jangan pelekeh. Kalau orang tu sibuk dengan nego, kita tak tahu hakikat dia lagu mana. Tapi kalau tak kena gaya nego dia, koprak dia tadi tu, perdagangan dia tu ni juga menyebabkan kenderaan boleh masuk neraka. Lagu mana boleh masuk neraka selain pada menipu tadi? Riba. Nipu tak riba. Riba ni dihalalkan oleh perundangan. Undang-undang dunia tak ada masalah riba. Betul tak? Tapi undang-undang Tuhan. Lainlah pada kalau sekiranya sebuah negara tu dia menguatkuasakan undang-undang Islam 100%. Barulah tak ada peluang orang nak buat amalan riba. Macam di Malaysia kita ni bebas terletak pada kita nak buat urusan riba ke ataupun tak sih. Itu duduk situ. Jadi mungkin kita akan tengok minggu depan ni. Kita tengok je dulu lagi ni. Definisi riba. Gapo dia? Perkataan ar-riba dari segi bahasa bererti az-ziyadah. Iaitu tambahan. Ataupun an-nama. Iaitu berkembang dan meningkat. Itu segi bahasa. Sementara dari segi istilah syarak, ia bermaksud penambahan dalam sesuatu yang khusus dengan sifat yang khusus. Benda tu jadi bertambah. Riba-riba ni makna bertambah. Ia merupakan amalan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang tidak betul. Justru ia diharamkan oleh Islam. Kita mati situ. Haram kerja riba. Pas riba lagu mana riba ni? Depan ni kita akan bincang. Misalnya, dia ambil contoh ni. Riba dalam jual beli adalah tambahan pada harta yang tidak padanannya dengan satu transaksi jual beli atau pada tukaran barang dengan barang. Sebagai contoh, ni 1 kilogram gandum ditukar dengan 1.25 kilogram gandum. Tukar ni. Bukan jual beli ni tukar. Jadi riba ni dia boleh jadi dalam transaksi pertukaran biasa. Kita tukar dua. Demo kawin gandum skelo, kawin demo skelo suku. Riba. Kalau beras, kita wiki dia 5 kilo, dia wiki kita 10 kilo. Beras yang sama. Jawab dia nya riba. Kalau benda tu benda lain, nilai yang lain, tu tak jadi riba. Betul? Objek lain tak apa. Objek yang sama, pertukaran benda yang sama tapi tidak sama nilai, tu riba. Nak suruh faham orang panggil takrif dia dulu, definisi tu. Baik. Dia ada benda lain lah. Apa dia contohnya? Contoh dia nya bayar lewat. Kawan tak ada gandum ni, nak buat roti canai, lorak-lorak nak pergi beli kedai tak ada. Mari beli sekali. Pakaran dia pergi beli. Bayar kedai mu. Bayar balik wis sekali suku. Nampak tak?
Tu tujuan. Betul juga adik dia tanya, apa tujuan? Orang go mana nak tukar barang tu alat sikit hak kita dah. Supaya ni lah. Pinjam duit 100, bayar 150. Orang minjam dia sanggup bayar lebih. Masa apa? Dia tak ada pitih 300. Dia cari-cari pitih ada. Inilah hak bank nak buat lah ni. Asal ni lah bank nak buatnya. Pinjam sebanyak tu. Ni, masa orang pinjam rumah belum ada. Hak pinjam cara Islam dia. Duduk riba dah dulunya. Pinjam 100,000, bayar 150. Tu kata kan? Tu je jadi riba. Ya? Jadi mari pinjaman cara Islam dia cari lagu mana supaya dengan cari hukum mana dia perkenalkan dengan macam-macam istilah supaya jadi halal walaupun bagai tolong. Nampak situ tak? Nego memang benda tidak sama. Kalau sama dia jadi tak boleh hutang tapi kan benda lain. Tidak. Kalau kita beli benda tu go 10 riyal, kita pergi jual 10 riyal juga. Nak untung kat mana? Tapi apa boleh? Kita pergi beli pasim kedai baru go 10 riyal. Kita tok kedai kita jual 15 riyal. Boleh kau tak boleh? Apa tak bolehnya? Sebab apa? Sebab dia lagu mana ni? Dia tidak tukar benda sama. Baik, kita pergi di kedai baru, kita holok 10 riyal. Toke tu holok gapo dia 10 riyal. Kita kata gula lah. Dia kita beli gula 10 riyal. Tuan tu holok gula kita wi pitih. Pertukaran tu pitih dengan gula tak jadi riba lah. Hak tak boleh je gula dengan gula, pitih dengan pitih. Faham situ tak? Pas kita jual kat orang kampung ni, gula hak kita beli 10 riyal tadi kita jual 15 riyal. Pas kita dengan orang kampung tu jadi riba kau dak sebab apa? Gula dengan pitih. Hak tak bolehnya gula dengan gula, pitih dengan pitih. Apa yang situ dah? Nampak depan eh? Adik tengok lah. Ya riba ni benda yang sama, tidak serupa dari segi kuantiti. Banyak. Baik pada. Kalau tak boleh berlaku, tak boleh menego nah. Beli 10 riyal, jual 10 riyal. Wah, siapa dia nak kerja lah tu. Dia. Jadi hukum riba ni lah kita nak start tengok minggu depan. Boleh faham tu dah? Gapo riba ni dia kita kena ingatlah. Riba tu belah tu dia kita nak tengok minggu depan ni setara mana nah hukum riba ni yang dilarang oleh Islam kita. Besar ke tak besar dosa dia. Sekali wallahu a'lam.